Terdapat dua faktor kemasukan Cina ke tanah Melayu, iaitu yang pertama faktor penolak dan faktor penarik. Okey, saya menjelaskan tentang faktor penolak terlebih dahulu. Mengenai faktor penolak yang pertama, iaitu sosial dan ekonomi, seperti bencana alam, contohnya kemarau, banjir dan sebagainya. Ini telah menyebabkan penderitaan ke atas penduduk kampung yang berada di situ dan menjadi nadi kepada ekonomi China dan mengakibatkan kekurangan bekalan makanan. Okey, dan seterusnya adalah pertambahan penduduk dan pembukaan tanah baru turut menyebabkan hasil pertanian tidak mencukupi. Dan kerana itu ia menyebabkan kerajaan Manchu di China mengenakan cukai yang lebih tinggi untuk menanggung perbelanjaan pentadbiran. Okey. Dan akibatnya menyebabkan 60% hingga 90% daripada para petani telah kehilangan tanah dan telah berhijrah ke luar negara. Okey, yang kedua iaitu kekacauan dan korupsi politik di China. Yang pertama, keadaan politik di China telah menggalakkan kedatangan orang China ke tanah Melayu, dan dinasti Manchu menguasai China pada tahun 1644 dan mengamalkan dasar diskriminasi terhadap terhadap Cina tempatan. Yang ketiga, orang China tidak puas hati, sering melancarkan pemberontakan. Terkenal ialah pemberontakan Taiping, iaitu pada tahun 1850 hingga 1864. Ianya dipimpin oleh Hung Hsu-chuan. Okey, yang keempat, oleh itu kerajaan bersikap lebih tegas dan kejam untuk memadamkan perasaan tidak puas hati. Dan yang terakhir, bagi faktor penolak yang keluar tadi, maka ramailah orang Cina yang terpaksa melarikan diri dan berhijrah ke luar negara. Okey, bagi faktor penarik pula, yang pertama adalah perkembangan ekonomi yang pesat di tanah Melayu. Okey, yang pertama, keperluan tenaga buruh bagi menjayakan perusahaan biji timah ialah salah satu penarik, dan di samping itu peluang perniagaan yang banyak dan boleh diterokai khususnya di luar bandar. Dan peluang pertanian ini di bawah sistem kancu di Johor yang telah menggalakkan lagi kemasukan orang Cina. Okey, yang ketiga, di bawah sistem ini mereka telah diberikan tanah untuk mengerjakan peranan terutamanya dalam sektor peladangan dan lada hitam. Okey, bagi faktor penarik yang kedua iaitu kestabilan politik. British menggalakkan kedatangan orang-orang Cina ke tanah Melayu dengan menyediakan kemudahan seperti subsidi, tambang dan sebagainya. Okey. Untuk memenuhi keperluan tenaga buruh yang murah dan banyak. Selamat pagi kepada saudara rakan sekalian. Saya Mary Entra sebagai ahli panel ketiga. Okey, cara kemasukan kaum Cina ke tanah Melayu melalui beberapa sistem. Yang pertama adalah sistem tiket kredit. Melalui sistem tiket kredit, imigran Cina yang ingin datang ke tanah Melayu akan dikumpulkan oleh seorang ketua yang digelar Kehtao. Kehtao ini dia bertanggungjawab mengumpulkan masyarakat tempatan di China sebelum dibawa ke pelabuhan, dan Kehtao akan dibayar dengan sejumlah wang. Imigran yang datang ini dipanggil Sinkeh dan diletakkan di bawah pengawasan nahoda, kapal atau agensi buruh. Agensi buruh juga telah menerima bayaran daripada bakal majikan bagi setiap imigran. Yang kedua adalah melalui cara persendirian.
Ramai yang masuk melalui cara ini setelah kerajaan China memansuhkan undang-undang menyekat penghijrahan penduduk pada tahun 1897. Mereka juga masuk melalui bantuan daripada rakan atau ahli keluarga, malah segala pembelajaran ditanggung oleh mereka sendiri. Yang ketiga adalah sistem kancu. Sistem ini diperkenalkan oleh Temenggung Daeng Ibrahim di Johor. Sistem ini pula untuk mengalahkan orang Cina berpindah dan menetap di Johor. Sistem ini adalah antara sistem pertanian yang unik di negeri Johor. Seterusnya adalah apakah suku kaum Cina yang ada di Tanah Melayu. Okey, suku kaum Cina di Tanah Melayu terdapat 4. Yang pertama adalah orang Hokkien. Orang Hokkien ini mereka terlibat dalam perdagangan dan perniagaan. Mereka menetap di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Yang kedua pula adalah orang Kantonis dan Hakka, ialah sebagai pelombong. Penempatan mereka tertumpu di kawasan pelombongan biji timah. Terdapat orang Kantonis mahir dalam bidang pertukangan seperti pertukangan kayu, kasut dan besi. Yang ketiga adalah orang Tioche. Orang Tioche ini bergiat dalam pertanian dan perdagangan. Mereka bekerja di ladang-ladang gambir dan ladang hitam di kawasan lembah-lembah sungai dan di daerah Muar, Johor, di seberang Perai, Pulau Pinang serta di sekitar kawasan pantai negeri Perak. Yang keempat adalah orang Halam. Orang Halam ini bekerja sebagai orang gaji di rumah-rumah orang British sebelum Perang Dunia Pertama dan menjadi buruh di ladang getah serta membuka kedai-kedai minuman dan pembekal keperluan domestik. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.